Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talabatul ahibba, kaifa halukum? Baiklah pelajar-pelajar, hari ini kita akan mengulang kaji tajuk i'rabul asma, iaitu i'rab ataupun memperihalkan kata nama. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, mengapakah tajuk i'rab ini penting dalam mata pelajaran Bahasa Arab SPMK SSM? Yang pertama, i'rab membantu pelajar membina ayat berpandukan tajuk tata bahasa. Yang kedua, ia juga membantu pelajar memperihalkan perkataan berdasarkan kedudukan perkataan dalam ayat. Dan yang terakhir, ia juga membantu pelajar mengenal pasti baris akhir perkataan. Sekaligus, pelajar boleh membaca ayat walaupun tanpa baris perkataan. Dan untuk mengulang kaji tajuk ini, suka Ustaz meminta pelajar untuk merujuk buku lagu tata bahasa yang Ustaz telah berikan kepada pelajar sebelum ini. Bagi kata nama itu, terdapat 3 kelompok i'rab. Yang pertama, al-marfu'at. Yang kedua, al-mansubat. Dan yang ketiga, al-majrurat. Apakah maksud al-marfu'at? Al-marfu'at ialah semua kata nama yang berada pada tempat baris hadapan. Manakala al-mansubat pula ialah semua kata nama yang berada pada tempat baris atas. Manakala yang terakhir iaitu kelompok al-majrurat merujuk kepada kata nama yang berada pada tempat baris bawah. Baiklah pelajar-pelajar, kita terus sahaja kepada kelompok pertama daripada i'rab kata nama, iaitu kelompok al-marfu'atu minal asma', iaitu kata nama yang berada pada tempat baris hadapan. Yang pertama, al-mubtada. Al-mubtada ialah subjek ataupun sesuatu yang hendak diceritakan. Masalan, at-ta'amu lazizun. At-ta'amu lazizun. Makanan itu lazat. Kalimah at-ta'am huwa mubtada wa huwa marfu' dan dia berada pada tempat baris hadapan. Thaniyan, yang kedua, al-khabar. Apakah dia al-khabar? Al-khabar ialah predikat ataupun cerita kepada mubtada. Masalan, al-filu kabirun. Gajah itu besar. Kalimah kabirun khabar wa marfu'un dan berada pada tempat baris hadapan. Seterusnya, yang ketiga ialah al-fa'il. Ma makna al-fa'il? Al-fa'il ialah pelaku perbuatan. Ianya datang selepas perbuatan, sama ada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Masalan, ja'a ad-dhaifu. Ja'a ad-dhaifu. Kalimah ad-dhaifu fa'il wa huwa marfu' dan dia berada pada tempat baris hadapan. Thumma rabi'an, yang keempat, iaitu naibul fa'il. Naibul fa'il ialah pengganti kepada fa'il ketika ketiadaannya kerana digunakan perbuatan yang berbentuk majhul, iaitu perbuatan yang tidak memerlukan kepada fa'il. Dan naib fa'il ini berasal daripada maf'ul, iaitu sasaran perbuatan. Contoh ayat, futihal babu. Telah dibuka pintu itu. Telah dibuka ialah fi'il majhul.
fi'il yang tidak memerlukan kepada fa'il. Manakala kalimah al-bab iaitu pintu merupakan naibul fa'il wa huwa marfu'. Seterusnya ismu kana. Ismu kana. Apakah dia isim kana? Isim kana ialah isim yang berada selepas kana. Kana ini ialah perbuatan yang memberi maksud hal keadaan. Masalan, kana ar-rajulu mubtasiman. Kana ar-rajulu mubtasiman. Adapun keadaan lelaki itu sebelum ini mubtasiman, tersenyum. Kalimah ar-rajulu ismu kana wa huwa marfu', iaitu berada pada tempat baris hadapan. Seterusnya khabar inna. Khabar inna ialah cerita kepada inna. Masalan, inna sabra jamilun. Inna sabra jamilun. Sesungguhnya kesabaran itu cantik. Kalimah jamilun huwa khabar inna wa huwa marfu', dan ianya juga berada pada tempat baris hadapan. Seterusnya pada pelajar, kita sampai kepada at-tawabi' lil marfu'at. Ma makna at-tawabi' lil marfu'at? Makna at-tawabi' ialah perkara-perkara yang mengikut ataupun menuruti al-marfu'at, datang selepas al-marfu'at, dan at-tawabi' ini juga dihukumkan marfu' sebagaimana perkataan sebelumnya. Terdapat 4 jenis tawabi', iaitu al-badal, an-na'at atau sifah, at-taukid ataupun al-ataf. Al-badal ialah kata gantian. Masalan, hadha at-talibu nashitun. Al-khalifatu Umar salihun. Inilah dia pelajar yang rajin. Inilah dia Khalifah Umar yang soleh. Kalimah at-talib ialah badal kepada hadha, manakala kalimah Umar ialah badal kepada khalifah, iaitu al-badal bermaksud kata gantian. Yang kedua, tawabi' kepada al-marfu'at ialah an-na'at ataupun sifat. Masalan, al-kitabul jadidu 'alal maktabi. Buku yang baru itu di atas meja. Al-kitab mubtada', baris hadapan, maka sifatnya juga akan mengikut baris hadapan ataupun akan marfu' juga sebagaimana mubtada'. Yang ketiga, at-taukid, penegasan. Masalan, al-mudarrisu fil qa'ah. Guru itu di dewan. Baik, kalimah al-mudarrisu yang kedua ini dinamakan sebagai taukid, dan ianya juga marfu' sebagaimana kalimah yang terdahulu. Seterusnya al-ataf ataupun perkataan turutan. Masalan, al-ummu wal-abu masruran. Kalimah al-abu berturut daripada ibu. Ibu baris hadapan, maka kalimah al-abu juga baris hadapan, iaitu marfu'un. Seterusnya pada pelajar, kita sampai kepada kelompok kata nama yang berada pada tempat baris atas ataupun dihukumkan dengan baris atas, iaitu al-mansubatu minal asma'. Yang pertama, az-zarfu. Az-zarfu ialah kata kedudukan ataupun kata masa. Masalan, amama di hadapan, qabla sebelum, wa sabahan sebelah pagi.
Ketiga-tiga kalimah ini dipanggil sebagai az-zarfu dan ianya semua mansubun, iaitu berbaris atas. Yang kedua ialah al-hal. Ma makna al-hal? Apakah dia al-hal? Al-hal ialah keadaan. Masalan, ja'at talibu mubtasiman. Telah datang seorang pelajar lelaki itu dengan keadaan tersenyum. Kalimah mubtasiman huwal hal wa huwa mansubun. Mubtasiman ialah hal dan berbaris atas. Yang ketiga, al-maf'ulatu, segala macam maf'ul. Contohnya, rattaba al-akh al-ghurfata tartiban. Telah menyusun abang bilik itu dengan tertib yang betul. Kalimah al-ghurfah ialah al-maf'ul bih. Al-maf'ul bih ialah sasaran perbuatan dan ianya mansubun, iaitu berbaris atas, manakala tartiban ialah maf'ul juga dinamakan sebagai maf'ul mutlak, iaitu penegasan, dan hukumnya juga mansub, iaitu berbaris atas. Seterusnya ialah al-mustathna. Al-mustathna ialah sesuatu yang dikecualikan. Masalan, farihaz zairuna illa wahidan. Telah gembira semua pelancong kecuali seorang. Kalimah wahidan huwa al-mustathna wa huwa mansubun. Seterusnya ialah ismu la nafiyah. Dikenali juga dengan nama ismu la nafiyah lil jins. Masalan, la muallima kadhibun. Tidak ada seorang guru pun yang menjadi pendusta. Kalimah muallima ialah ismu la nafiyah wa huwa mansub, iaitu dihukumkan berbaris atas. Seterusnya pada pelajar ialah at-tamyiz. Ma makna at-tamyiz? At-tamyiz ialah pembeza ataupun perbezaan. Dan kalimah at-tamyiz ini boleh berada di hujung nombor daripada bilangan 11 sampailah nombor 99. Masalan, 13 musyarikan. 13 peserta. 13 apa? 13 peserta. Kalimah musyarikan ialah at-tamyiz dan dihukumkan berbaris atas, iaitu mansubun. Seterusnya ialah al-munada. Apakah al-munada? Al-munada ialah sesuatu ataupun seseorang yang diseru. Maksudnya ada kata serulah. Masalan, ya harisal marma. Wahai penjaga gol. Kalimah harisa huwa al-munada, sesuatu yang diseru, dan hukumnya ialah mansubun, iaitu berbaris atas. Dalam hal ini, munada menjadi mansub sekiranya ia menjadi mudhaf kepada mudhafun ilaih ataupun berada pada tarkib idhafi dan dia ialah mudhaf. Seterusnya ialah khabar kana. Kalau isim kana itu marfu', khabar kana pula mansubun, iaitu berbaris atas. Masalan, kana al-musyrifu maridan. Kana al-musyrifu maridan. Adapun hal keadaan penyelia itu sebelum ini maridan, sakit. Kalimah maridan ialah khabar kana wa hukmuhu mansubun, iaitu berbaris atas. Dan yang terakhir ialah ismu inna. Ismu inna. Inna ini bermaksud sesungguhnya. Baik. Masalan, innal walada masrurun. Sesungguhnya budak itu gembira. Al-walada isim inna berbaris atas ataupun mansubun.
Pelajar-pelajar yang Ustaz kasihi sekalian, sebagaimana al-marfu'at, bagi al-mansubat juga at-tawabi', iaitu sesuatu yang mengikutinya, yang terdiri daripada al-ataf, iaitu kata turutan, as-sifah atau an-na'at, iaitu sifat, at-taukid, kata penegasan, ataupun al-badal, iaitu kata gantian. Jika perkataan sebelum ataf, sifah, at-taukid ataupun al-badal itu berbaris atas, maka al-ataf, sifah, taukid dan badal juga akan berbaris atas. Mari kita lihat contoh bagi al-ataf. Masalan, karamtul aba wal umma. Kalimah al-umma berbaris atas iaitu mansubun lianna qablaha mansubun, kerana berturutan dengan perkataan sebelumnya yang berbaris atas. Mengapa al-aba mansubun? Kenapa al-aba berbaris atas? Kerana ianya al-maf'ul bih. Karamtu al-aba. Saya telah muliakan bapa, iaitu sasaran perbuatan, maka ia mansub. Maka perkataan yang berturutan selepasnya juga dihukumkan mansubun. Seterusnya as-sifah. Masalan, nasahal mudirul mu'alliman nasyita. Kalimah an-nasyita ialah sifah, wa huwa mansubun, berbaris atas kerana kalimah sebelumnya berbaris atas, iaitu maf'ul berbaris atas. Seterusnya at-taukid. Contoh bagi taukid, innal baita al-baita nazifun. Kalimah al-baita yang kedua ialah at-taukid. Hukumnya mansub kerana apa? Kerana kalimah sebelumnya mansubun, iaitu menjadi isim inna. Dan yang terakhir ialah al-badal. Masalan, laqitun najmah siti. Saya telah bertemu bintang itu, iaitu Siti. Atau ashtari hadzal kitab. Saya membeli buku ini. Kalimah Siti, kalimah al-kitaba mansubun kerana sebelumnya mansub. Seterusnya pada pelajar, kita telah sampai kepada kelompok kata nama yang dipanggil sebagai al-majruratu minal asma, iaitu kata nama yang dihukumkan berbaris bawah. Yang pertama ialah al-ismul majrur biharfil jar, iaitu kata nama berbaris bawah dengan sebab ada huruf jar sebelumnya. Masalan, fil fasli minal qa'ati. Kalimah al-fasli al-ismul majrur biharfil jar majrurun. Wa kadzalika kalimah al-qa'ati al-ismul majrur biharfil jar majrurun. Yang kedua ialah al-mudhaf ilaih. Apabila kata nama itu menjadi al-mudhaf ilaih, maka ia akan berbaris bawah. Tahukah kamu apakah al-mudhaf ilaih? Al-mudhaf ilaih ialah sesuatu yang disandarkan ataupun pemilik kepada sesuatu. Masalan, ba'das salati, selepas sembahyang. Atau qalamul ustazi, iaitu pen ustaz. Kedua-dua kalimah ini berbaris bawah, iaitu majrurun. Seterusnya ialah at-tawabi' lil majrurat, iaitu sesuatu yang mengikuti perkataan-perkataan yang berbaris bawah, yang terdiri daripada sifah, al-ataf, at-taukid, al-badal. Maksudnya, kalaulah isim sebelum sifah, sebelum ataf, sebelum taukid dan sebelum badal itu berbaris bawah, maka sifat, ataf, taukid dan badal juga akan mengikut berbaris bawah. Masalan, untuk sifah, minal qa'ati al-jadidati. Al-jadidati sifah,
majrur baris bawah kerana isim sebelumnya berbaris bawah. Seterusnya contoh bagi al-ataf. Sayyaratul akhi wal ukhti, kereta abang dan kakak. Kalimah al-ukhti majrur baris bawah kerana berturutan dengan perkataan yang berbaris bawah sebelumnya. Seterusnya contoh bagi taukid. Amamal baiti al-baiti, hadapan rumah. Kalimah al-baiti yang kedua ialah at-taukid. Majrurun baris bawah kerana isim sebelumnya berbaris bawah juga. Dan yang terakhir ialah contoh bagi al-badal. Contoh bagi kata ganti. Seperti lihadzat talibi baitul imami Ahmad. Untuk pelajar ini rumah Imam Ahmad. Kalimah at-talib wa kalimah Ahmad majrurun baris bawah kerana isim sebelumnya baris bawah. Baiklah pelajar-pelajar, sampai di sini sahaja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua faham dan dapat mempraktikkan dalam pembelajaran. Sekian sahaja. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.